أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemenur Iman dalam kuliah Isyak hari ini dengan fiqh darah haid, nifas dan istihadah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tetap setia menunggu dari kuliah maghrib tadi, masya-Allah. Terima kasih kepada pentadbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan ilmu kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamah kita duduk dalam halakat ilmu ini Allah tambahkan kefahaman, Allah tingkatkan iman. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadilah Ustazah. Tafadhal mashkurah. Terima kasih admin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat bersama-sama pada malam ini ya. Alhamdulillah kita teruskan ya. Baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Jadi kita sambung buku kitab saya muka surat 17. Kalau buku baru mungkin 18 ya. Jadi kita sambung kepada dalil bagi had tempoh. Ya, dalil bagi had tempoh iaitu berdasarkan kajian ya Imam Syafi'i terhadap kebiasaan yang telah berlaku pada majoriti wanita dan terbukti berlaku apa yang telah ditetapkan itu. Apabila anda telah mengetahui keterangan di atas, ya, maka apabila wanita melihat darah kurang daripada tempoh itu, maka darah itu dianggap darah fasad dan juga diistilahkan sebagai istiadah. Apabila yang melihat darah itu melebihi sebanyak-banyak haid, iaitu 360 jam atau 15 hari 15 malam, maka ia juga dianggap perempuan itu terkena mustadah. Ya, yang bercampur antara suci dan haid. Dan diwajib kembalikan hukum kepada salah satu daripada 7 hukum mustadah yang datang dalam keterangannya akan datang. Ya. Jadi kena ingat, ini yang prinsip yang kadang-kadang selalu orang salah. Ya, kadang-kadang yang salah itu ya bukan aja orang awam. Orang awam salah tu masih boleh dimaafkan. Ini kadang-kadang orang awam bertanya dengan ustaz atau ustazah, dia pun beri gambaran yang salah. Itu yang nak kena tahulah. Jadi dalam hal fiqh darah ini bukan hanya boleh baca kitab jalan, tak, dia kena juga bertalaki. Sebab dia punya hukum kat situ mengatakan haid, yang dikatakan haid itu apa?
Dia kata minimum 24 jam darah keluar, maksimum 15 hari 15 malam atau 366. Itu dia punya hukum dia. Jadi kan yang selalu sangat orang confuse silap, dia kata kalau orang tu tanya, ini saya pernah tengok sendirilah. Dia kata okey, saya mengalami darah selama 17 hari. Sama ada, tapi dia putus lah, ada nangkos semua kan. Tapi sampai 17 hari. Jadi berapa hit saya, senang aja jawab ya. Ataupun senang aja fikir. Ambil maksimum 15 hari. So baki 2 hari, itulah istiadah. 15 hari tu hit. Itu salah, teramat salah. Benar-benar salah dan salah. Salah dan salah. Ya, tolong bukan begitu. Jadi apa yang dikendaki oleh syariat, apabila seorang wanita itu mengalami turun darah ya melebihi 15 hari 15 malam, iaitu 360 jam, lebih daripada 360 jam, maka perempuan itu terkena istiadah. Digelarkan perempuan itu adalah perempuan mustadah. Jadi bagi perempuan-perempuan yang mustadah, hukumnya hendaklah ditentukan, dibalikkan, dirujuk kepada 7 hukum istiadah. 7 hukum mustadah. Ya, apabila contoh senang cakap kan, had laju highway 110. Kalau kita bawa lebih kena tangkap, kamera ke, polis ke, apa ke, kita tak boleh kata minta maaf, tadi saya bawa cukup, ini turun bukit pula terlepas. Jadi tak boleh. Maknanya walaupun kita terlebih 5 km, katakan kat situ 110, kita buat 115, tetap kita kena dibawa kepada hukum, iaitu hukum JPJ, kesalahan lalu lintas. Maka apa kesalahan kita? Melebihi had laju. Macam itulah. Jadi dia rujuk kepada hukum lalu lintas JPJ. Ini saya yang cakap lah, saya pun tak tahu hukum dia macam mana. Saya kata contohnya hukum kesalahan lalu lintas JPJ. Maka dalam hukum lalu lintas JPJ tu kan banyak salahnya, banyak. Melebihi laju, langgar traffic light merah tu, apa lagi yang tak pakai tali keledar, apa lagi yang potong queue, apa lagi yang lalu dorong kecemasan, apa lagi. Kan ada banyak. Macam itulah. Jadi kita kat mana? Kita ditangkap melebihi had laju. Ya, macam tu. Jadi dalam hal ini, kalau kita melebihi 360 hari, maka kita dah dimasukkan dalam perempuan-perempuan yang mustadah. Maka macam mana nak hukumkan dia? Kembalikan kepada 7 hukum mustadah. Yang mana satu kita kena. Macam tu. Jadi kalau kata warna darah kita nanti kita belajar kan, merah apakah ni, hukum tanjir contoh. Nanti kalau macam ni, hukum apa? Penyambutan suci. Ni hukum adat. Ni macam itulah gairu muakkad, gairu mustadah, macam itulah. Mubtada ke macam tu. Jadi yang 7 hukum tadi kita tengok kita langgar kat mana. Itu maksudnya. Ya, tak boleh kata 15 hari tu head, hari 16 17 itu baru istiadah. Mudah betul. Itu yang kadang-kadang ada orang dia dah tengok head maksimum 15 hari. Dah okeylah, tak payah nak belajar-belajar ni bab-bab fiqh darah, sebab dia punya mentality, dia punya kepahaman, tolak dulu maksimum, bakinya tu istiadah. Tidak begitu, ya. Jadi tengok muka surat sini, ya. Muka surat saya 18, mungkin Ajah punya 19. Dia kata apa? Dia kata
apabila maka ia dianggap wanita itu mustadah bila dia melebihi 15 hari 15 malam. Ya, 15 hari 15 malam, sebab tu saya convertkan kepada jam, senang 360 jam. Maka dia kata kembalikan pada hukum salah satu daripada hukum mustadah. Ya, itu yang kena, hukum mustadah. Jadi lebih baik kita buat, bukan lebih baik lah, lebih senang kita buat 360 jam. Jadi kalau lebih setengah jam, itu dah kena mustadah dah. Bukan kata, oh baru setengah jam. Tak, yang tak. Jadi nanti macam mana pun ya, dalam hal perempuan yang mustadah ini, dia ada qada solat. Tu kena. Sebab nanti, kadang-kadang ya, bila sesekali kata dia datang, biasanya ya, pengalaman saya, orang yang tanya itu, orang yang banyak, nombor satu dia makan perancang. Nombor dua, kadang-kadang dia makan macam-macam lah benda, dia kena. Ya. Jadi kat situ, bila kat situ mustadah, maka ingat, walaupun kita melewati setengah jam daripada maksimum, terus kembalikan kepada 7 hukum mustadah. Senang cakap macam itulah. Kita dah langgar kesalahan jalan raya, tak kira yang mana, maka dikembalikan kepada hukum kesalahan lalu lintas, JPJ lah. Saya tak tahulah dia punya nama dia tu betul ke tidak. Saya cakaplah kat situ. Maka dalam hukum kesalahan lalu lintas JPJ tu kan banyak. Jadi nak masukkan yang mana? Jadi JPJ ke polis ke tengok, oh awak lalu lintas, had laju. Oh awak langgar traffic light, langgar apa traffic light. Oh awak potong queue, kat hukum queue. Macam itulah, ya. Bukan dia kata asal kesalahan lalu lintas tu pukul 1 je. Terus saman. Dia ada dekat situ tulis kesnya hukum apa. Sama macam ni mustadah ya. Jadi itu yang kita kena faham, kena ingat dalam kepala, ya, tukar mindset kita, ya. Jangan kita anggap istiadah itu bermula setelah ditolak maksimum head. Itu hanya ya, yang maksimum head itu boleh diguna pakai kalau darah kita ya termasuk patrah berhenti sebelum atau ngam-ngam 360 jam. Sebelum atau ngam-ngam 360 jam, maka itu semua istiadah head. Lebih je istiadah. Macam juga had laju tadi. Dah diberi had laju 110. Maka kita bawa ngam-ngam 110 atau 118. 108. Kita bawa 108 ataupun 110 ngam-ngam. Polis teropong pun dia tengok kita 110. Kau tak salah, tak kena tangkap. Lebih 111 kena. Macam tu. Jadi kalau kita bawa kurang 100, kalau yang kereta ada cruise tu, kita tekan 108. Macam mana kita tekannya pun dia maintain 108. Maka tak kena macam tu. Tapi kalau lebih aja walaupun 111 tetap dah salah. Macam tu. Ya, itu yang kita kena faham. Okey. Jadi kat sini kita terus sambung kepada yang keempat ya, hukum yang keempat iaitu sifat darah. Jadi yang kata kita kena. Jadi nanti ada satu hukum kalau kita gunakan hukum tamyiz, dalam mustadah tu ada satu hukum namanya hukum tamyiz. Maka yang qawi yang ada sifat darah itu adalah haid, yang lemah qawi tu kuatlah. Kuat tu banyak, warnanya pekat, berbau, berketul ke apa, itu adalah haid. Maka yang darah tak ada ketulan, tak ada bau, kuranglah bau dia ataupun warna dia tadi itu dah merah, bukan lagi merun, maka yang itu adalah istiadah. Macam tu. Yang walaupun baru hari nanti kelima, nanti kita akan sambunglah. Jadi kat sini dia kata apa? Darah haid datang dengan berbagai sifat, iaitu ya ada warna dia aslinya 5 lah. Kita kata hitam, ya, merah, perang, ya, kuning dan keruh. Iaitu kadang-kadang darah bersifat pekat, iaitu berketul-ketul dan kadang-kadang berbau. Maka kita kena
record dekat, kita buat jadual sendiri, ya, pakai buku, katakan buku itulah biasa saya suruhkan buku anak-anak yang matematik tu, yang kotak-kotak. Maka kita kena nyatakan kat situ warna, ya, dan juga sifat. Jadi kalau kita katakan hari pertama, katakanlah 1 hari bulan, darah keluar tu kena nyatakan pukul berapa. Sebab dia 24 jam itu bermula daripada start keluar. Katakan kalau keluar itu katakan pukul 5 petang, maka kita kena tulis 1 hari bulan 5 petang. Jadi nanti sebab kalau nak tempoh tu 360 jam, maka sampai kepada 5 petang. Jangan kita tulis 1 hari bulan. Tak tulis pukul berapa dia keluar. Ya, jangan gitu. Nanti kalau kita tak nyatakan pukul berapa keluar, kita tak rekod pukul berapa keluar, kita ambil daripada awal pagi, pukul 8 pagi. Tak boleh. Jadi dia ikut daripada waktu dia keluar. Pukul 3 petang, pukul 8 malam, kita kena nyatakan. Supaya nanti kita nak dapatkan 360 jam itu. Itu satu. Ya. Ini bagi orang yang kebiasaannya minimum. Jadi minimum ini dia menghampiri kepada mustadah. Jadi dia kena kira betul-betul. Sebab ya beza. Katakan dia datang hari pertama pukul 5 petang. Maka dia yang dikira head itu mesti pada 16 hari bulan. Pukul 5 petang. Baru cukup 15 hari. Kan 15 hari 15 malam 360 jam. Jadi kalau katakan dia berhenti pada hari yang ke-16 itu pukul 5 petang, dia ngam-ngam head dia. Tetapi kalau dia berhenti nakok dia tu pada pukul 6 petang, maka dah lebih 1 jam kan? Otomatik dia kena balikkan pada 7 hukum mustadah. Dia dah kena istiadah. Nampak? Walaupun lebih tadi 1 jam. Senang cakap walaupun tadi lebih 20 minit, 15 minit, dia tetap dah kena mustadah. Sebab tu lebih better, lebih senang kita nak tengok, kita convert kepada jam. Okey. Jadi sifat darah ini kita kena tahu, ya, ada 5. Dia macam ni. Kalau katakan hitam tu bukan semua hitam. Kadang-kadang dia ada satu tali benang warna hitam, yang lain tu merah merun. Jadi kita ambil hitam. Kita tengok pada yang sedikit ada. Ya. Jadi kita tengok darah dia, kalau nanti kita kena catat kat situ, ada bau tak? Macam kata 1 hari bulan keluar warna darah hitam. Hitam tu mana hitam kecoklatan. Okey, kita buat lagi tambahan dia nota berbau, berketul. Macam tu. Tapi kalau kata darah kita keluar tak ada bau, tak ada ketul, hanya warna, maka catat warna. Sebab itu catatan itu akan kita gunakan, ya, apabila melebihi had maksimum. Sebab macam jugalah kata, jadi itu catatan yang membuat kepada kes itu nak dibawa ke mana. Jadi contoh tadi kan, kita nak balikkan kepada 7 hukum mustadah. Jadi kalau kena istiadah tadi, tanya dengan siapalah orang yang lebih arif kita pandai kat kita, maka kita akan cakap, ya, kita akan tengok kes dia. Kes dia kita akan tengok kat mana. Yang dia catat tadi lah. Macam tu. Kalau tak tahu, mana kita nak catat, nak masukkan dalam kesalahan mana. Contoh macam tadi, kesalahan jalan raya. Kan ada. Takkan polis tuliskan, kalau kita tanyakan, apa kesalahan? Tak ada. Awak salah jalan raya je. Apa kes yang mana? Tak ada. Sebab dia beza. Langgar lampu isyarat, beza. Dia punya compound dia 300. Tapi contoh kalau kita tak pakai tali keledar, setahu saya pernah kena RM80 je. Macam tu. Dia rendah. Tapi kalau potong queue pun 300. Jadi ada kes-kes dia dinyatakan. Jadi ini yang kita nak tahu. Jadi kena rekod. Ya. Hari ni maaf ya, saya memang tak sihat. Pagi tadi saya kena demam sesama. Saya makan ubat je lah kan. Jadi ada juga dalam handphone saya, orang tanya head ni, saya nak cakap terang je. Head ini
persoalan yang paling susah. Jadi kalau tengah demam atau badan penat, ya, dengan banyak pertanyaan, dia tulislah ni macam ni, pukul berhenti berapa kan. Saya tengok je bertambah pening kepala saya. Saya cakap terus terang. Jadi saya dah cakap tadi, saya demam, makan ubat. Jadi saya tak jawab lagi. Saya tak tengok pun jawab soalan-soalan tu. Saya tengok panjang je WhatsApp dia. Dah memang saya tak tengok. Minta maaf. Saya tunggu. Ya, kalau saya tak sihat ataupun saya terlampau penat, soalan head saya akan simpan dahulu. Jadi saya nak bagi tahu macam itulah. Harap faham kalau ada orang tu dalam sini, saya minta maaf. Tadi memang saya ni pun bakal menerangkan boleh. Kalau saya contoh hari ni saya cakap contoh-contoh istiadah, memang saya bagi tahu kat admin, minta maaf saya kena rehat. Macam tu. Tak boleh. Dia head ni, maaf cakap lah. Kalau nak tanya soalan istiadah, memang kepala tu kena tip top lah, senang cerita. Kalau tengah demam, ya, tengah pening, ya, maaf cakap, hari ni memang saya sesama daripada 2 hari lepas, tak baik lagi. Sesama batuk dengan pening. Kalau saya tengok orang tanya head tu, bertambah-tambah kepala saya pening. Memang sekarang saya dah tahu dah. Salah satu pening saya, kadang-kadang mikir kan, macam hakim kan, mikir kan nak jatuhkan hukuman. Ni mikir kan nak masukkan, ini hukum kat mana tengok kan. Kena teliti. Sebab kalau kita salah masuk hukum, orang yang tanya tak dosa, kita yang dosa. Jadi saya bagi tahu macam itulah, kena faham. Tapi ada satu tadi yang senang soalan dia kan. Saya dah jawab dah. Yang senang. Dia kata kalau macam ini, kira ini istiadah ke apa Ustazah? Maka saya kata ya, ini istiadah. Tu senang. Kalau dia kata saya dah kena 15 hari. Tapi dah lebih. Itu istiadah ke bukan? Maka saya kata istiadah. Ada satu dia tanya tadi. Dia kata dia keluar darah, nenek-nenek, dia tak sembahyang. Tapi dia kata rupanya berhenti dah. Dia kata tak ada. Ingatkan dah nak mula head, tak ada. Dia kata dah sampai 1 hari tak ada. Dia kata dia nak wajib mandi tak? Saya kata tak wajib mandi lah. Pasal itu mungkin kita dah makan ubat ke dia keluar macam tu. Jadi tayah mandi. Saya kata cuci-cuci ambil semayang. Bayar qada semayang yang awak dah tinggal. Macam itu aja. Jadi yang mana senang saya jawab. Yang mana banyak dia punya ni saya biarkan dulu. Ya. Jadi minta maaf saya bagi tahu kalau orang tu ada dalam sini, saya bagi tahu. Kalau ada orang tempat lain pun biarlah, tempat saya dah bagi tahu dah. Memang tak boleh. Ya. Memang kalau kepala pening, memang tak boleh nak jawab soalan hit. Macam demam, nak jatuhkan hukum takut salah nanti, ya. Jadi kena kat situ. Kita ingat warna itu ya dikelaskan kepada 5, iaitu darah hitam, darah merah. Merah ni sebenarnya merah merun ya. Dan juga darah ya yang dia kata perang, ni yang bawah merah cerah dan ke bawah lah kepada urin-urin ke macam tu. Ya, dia dah merah ya, tapi lepas tu apa yang lepas tu kuning. Kuning ni termasuklah kuning terang ke kuning cair-cair ke tak kisah. Dan yang last itu adalah kelabu atau grey. Maka itu semua saya kena ingat. Kalau orang yang ada tanya kat sini kan, adakah itu dikira head? Saya nak cakap walaupun warna grey, tetapi saya dah banyak juga kali cakap ya, kalau yang tanya-tanya tu ya saya jawab terus kat sini. Walaupun warna dia kuning cair, senang cakap kuning tu masih atas sampai pada warna grey. Kalau belum sampai 360 jam, maka itu semua head. Kalau belum sampai 360 jam, maka itu semua head. Faham ya? Tetapi kalau lebih 360 jam, head itu biasa nombor 1 dan nombor 2 saja. Iaitu hitam sampai kepada merah merun. Lepas tu kalau turun kepada merah biasa dan seterusnya ke bawah, itu istiadah. Faham tu? Jadi kalau katakan hari pertama sampai hari kedua warna hitam, kecoklatan. Lepas tu hari ketiga sampai hari kelima dia dah masuk merun. Maka hari lepas tu nakok, katakan 2 hari. Jadi dah 7. Jadi lepas tu hari pertama
sampai kedua, dengar ya, saya bagi contoh. Hari pertama sampai kedua warna hitam kecoklatan. Hari ketiga sampai hari kelima warna dia dah tukar kepada merun. Lepas itu hari ke-6, 7 nakok. Lepas itu hari ke-8, 9, 10 warna merah. Lepas itu katakan dia nakok keluar sampailah lepas itu katakan warna merah, lepas tu 3 hari dia nakok lagi 3 hari. Lepas tu keluar lagi hari ke tadi 10, 11, 12, 13 nakok lah. Lepas tu keluar hari ke 14, 15, 16, 17 dia keluar. Warna dia dah merah lagi cerah. Maka mana head dia? Head dia hanya sampai hari kelima saja. Hari kelima iaitu 2 hari yang pertama warna hitam kecoklatan, waktu hari yang ketiga 4, 5 warna merah merun. Maka itu je lah. Nakok yang itu dah tak ada. Jadi head dia 5 hari. Jadi dia dah tak solat sampai kepada 15 hari. Maka perlu dia buat apa? Mandi. Sebab dia dah ada head. Mandi lepas tu qada solatnya start daripada hari ke-6. Tapi hari ke-6 ke-7 tu pasal dia nakok, dia dah mandi. Jadi dia dah semayang, jadi dia tak payah qada lah. Jadi dia qada pada hari 6, 7, hari ke-8 dia kena qada solat. Jadi macam saya kata, bila yang kita dapat tahu kita itu istiadah, bila dah lepas. Maka maksudnya dah lepas tadi, kita dah lepas 360 jam. Baru kita tahu kita kena istiadah. Kecuali memang tiap-tiap bulan kita dah kena, dah terbiasa. Maka itu lain, ada hukum lain lagi. Tapi kalau yang kita baru pertama kali, maka kita tak tahu. Kita assume dia berhenti darah itu atau fatrah sebelum 360 jam. Tapi dia terlajak. Bila dia terlajak, otomatik kita dah kena mustadah. Maka kita balikkan pada catatan atas kita, asal kita warna apa? Darah. Jadi ada hukum satu. Tapi kalau kita catat daripada start keluar sampailah hari ke-16, 17 istiadat tu warna sama. Satu warna je. Maka apa hukum kita kena keluarkan? Hukum lain pula. Tak boleh pula tadi hukum tamyiz, hukum warna darah. Tak boleh sebab darah sama. Saya kata, kalau macam itu Ustazah, darah saya sama. Ustazah kata kalau yang darah kuat head, darah lemah itu istiadah. Darah saya satu color je. Maka betul lah tu, saya kena ambil 15 hari apa yang maksimum. Tak boleh. Hukum lain pula. Tak boleh kita hukumkan pada ikut warna darah. Kita ambil pula hukum. Kan tadi hukum mustadah ada 7. Kita ambil yang lain. Contoh, macam saya kata jalan raya tadi kan. Kesalahan lalu lintas JPJ. Kan banyak. Ada hukum tadi berapa. Tapi berapa hukum dia? Pertama, had laju. Kedua, langgar traffic light. Ketiga, apa yang tak pakai tali keledar. Keempat, potong queue. Kelima, cermin gelap. Cermin gelap. Cermin gelap. Keenam, apa lagi yang contoh tak ada lesen. Mati. Orang yang bawa tu tak ada lesen. Keenam kan. Ketujuh itu apa? Ni tak ada rotek, tak ada insurans. Kereta yang tak ada apa yang kan lain hukum dia. Mana sama. Macam itulah. Jadi anda didapati bersalah kerana ini macam tu. Tapi JPJ tu senang sikit, tak payah kita belajar. Pasal apa dah nampak. Ini langgar lampu isyarat. Ini potong queue dah nampak, senang. Tapi yang ini dia kena tengok catatan kes. Macam tu ya, yang kena faham. Sebab nanti kalau tak dicatat, tak diterangkan apa, contoh ya, macam nak bagi saya nak jawab. Saya nak tengokkan ni rujuk dalam hukum yang mana satu. Yang kadang-kadang ni macam ni tengah pening kepala, orang bagi, makin orang banyak bagi, warna dia macam ni, saya dah berhenti, keluar darah, saya dah mandi, dah sembahyang, keluar je jadi, saya pening nak baca. Pening nak baca kepala saya sakit. Sebab dia ni, memang persoalan ini senang cakap, kena perah kepala otak, kena fikir, kena catat, kena
kena catat macam mana tau. Orang ni cakap macam ni, maka kita pun ni macam ni, ni macam ni. Lepas tu ni macam ni, ni macam ni. Ni macam ni macam ni. Oh, baru kita kata, oh ni hukum ni guna. Salah bagi hukum, dosa. Macam tu. Ya, bukan senang ya yang. Jadi itulah yang kadang saya memang bercakap take time, kata orang putih. Ya, kalau saya kata saya demam ke, saya busy, sabarlah. Memang ambil masa. Sebab dia kena waktu bertenang. Nak jatuh hukum, bukannya senang yang. Bukan boleh jatuh hukum tu, baca lebih kurang, jatuh hukum tak. Kita kena tengok. Jadi kat situ dia kata apa? Warna kuning dan keruh. Pendapat yang sahih dah ni ya, di kalangan fuqaha, dia kata darah warna keruh dan kuning dianggap sebagai haid berdasarkan hadis ya, riwayat Imam Bukhari. Jadi dia kata apa? Bahawa wanita yang menghantar kepada Sayyidah Aisyah perca kain, di dalamnya terdapat kapal yang ada tanda-tanda kesan darah. Jadi itu dia punya bukti. Ya, dia bukti walaupun warna grey atau kuning cair masih tetap haid. Ya, dengan syarat, ada syarat dia tadi. Jangan melampaui waktu maksimum. Maka Sayyidah Aisyah kata janganlah tergesa-gesa kamu mandi wajib iaitu bersuci sehingga kamu melihat kapas yang putih atau tiada apa-apa bekas. Maksudnya kapas itu putih tiada kesan darah. Sungguh pun begitu. Nanti dalam hukum ini maka kita tengok pada adakah dia menyampai tempoh maksimum 360 darjah. Ini berlaku ya zaman dahulu. Ya, masa Sayyidah Aisyah, ya, perempuan-perempuan dulu soleh. Dia kalau datang haid tu dia cepat aja nak solat. Jadi kan bila dia tengok aja dah berhenti, dia pun mandi solat. Maka lepas itu keluar lagi darah besoknya. Jadi itu yang dia tanya dengan Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah ya sebenarnya ada ceritanya. Sayyidah Aisyah itu kata bertangguh. Dia tanya dengan Rasulullah. Sebab orang segan kan nak tanya dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah pun mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah. Dia kata maknanya kalau berhenti darah jangan mandi, kita kena cek sama ada dia patrah atau nakok. Maka dalam hal ini wajib, bukan hukumnya sunat. Bila berhenti darah maka kita kena ambil kapas atau percakan putih, masukkan dalam salu faraz zahir. Saya cakap salu faraz zahir, ulis dinding faraz itu. Lepas tu kita tarik keluar, adakah ia ada kesan darah atau tidak. Kalau ada kesan darah, walaupun ya kita korek tak ada jumpa apa, tiba-tiba kita nampak ada satu tali keluarlah warna merah ke warna apa, itu memang dah nak las-las lah tu, maka itu masih fatrah, masih dikira haid. Atau kita korek tapi masa tu kita biasa katakan datang 7 hari, maka dah berhenti kita korek, baru 7 hari kita nampak ada kuning-kuning dekat kita punya kain putih tadi atau cotton bud tadi, itu pun masih lagi dikira fatrah. Ataupun kita kata tengok dia ya, kita korek tadi kita nampak macam warna dark grey lah, kita tengok itu pun asalkan dengan syarat belum melebihi 360 jam, maka itu semua dikira haid ya, walaupun warna grey. Faham ya yang grey apa, kelabu. Tapi kalau sudah melebihi 360 jam walaupun warna merah, kadang itu istiadah. Tu nak kena tahu, kena faham betul-betul. Jadi selagi dia belum menyampai 360 hari walaupun warnanya itu darah lemah, grey ataupun kuning yang terlampau cair, tetap haid. Jadi kita tengok lagi. Saya kan makan-makan ubat ni, mata pun macam kelabu yang nak baca. Kelima, darah yang dilihat oleh wanita hamil. Jadi kat sini ya, wanita hamil pun boleh kena haid atau tidak. Dengan cara dia, kata Imam Syafi'i, perempuan-perempuan hamil boleh didatangi haid.
Maka ini terjadi pada mak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini yang mak dia ngandung lama tau yang 4 tahun. Imam Syafi'i ni. Sebab itulah ya Allah bagi dia 4 tahun dalam perut dia. Lepas tu dia punya IQ dia very high. Dia kan dengar je, sekali cakap je. Ya, dia boleh faham. Sebab tu kalau dia baca kitab, sebelah kitab dia tutup. Sebab apa? Kalau dia ternampak dua-dua, dia semua terus masuk. Jadi dia nak mendalaminya tu, jadi tu macam tu. Dia punya IQ dia memang tinggi. Sebab tu umur dia 15 tahun, dia dah dilantik sebagai ahli fatwa Madinah. Umur dia 3 tahun dia dah khatam Quran, dah 5 tahun dia dah hafal semua. Macam tu. Yang memang hebat lah Imam Syafi'i ni Allah bagi. Tetapi dia digandungkan oleh mak dia 4 tahun. Dan mak dia selama mengandungkan Imam Syafi'i hit keluar darah. Maka dia punya makan pun ya, sebab kalau kita nak ikut boleh kita mengandung, kita tak ada keluar darah. Sebab darah itu dah jadi makanan bayi. Tapi dia tetap mak dia datang. Hit. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kat situ. Jadi kat sini dia kata apabila seorang wanita hamil melihat darah keluar yang boleh dikatakan haid, iaitu darah keluar sampai sehari semalam. Maka menurut pendapat yang azhar daripada pendapat Imam Syafi'i adalah ya, darah haid berdasarkan umum dalil yang dianggap sebagai darah haid sebagaimana firman Allah. Ya, Qul huwa adzan. Katakanlah haid itu adalah kotoran. Surah Al-Baqarah. Ya, jadi kat sini macam ni. Kalau perempuan itu keluar darah sebelum rahim terbuka, sebelum contraction, sebelum nak beranak, senang cerita, maka darah yang keluar itu kalau ada ciri-ciri haid, iaitu mesti minimum 24 jam ataupun maksimum 360 jam, maka itu kesemuanya haid. Macam tu. Tetapi kalau perempuan itu dia dah contraction, dah nak beranak, ataupun dia dah buka 2 cm, maka darah yang keluar itu ya biasanya bukan haid, iaitu dia panggil darah talak. Bukan talak yang aku talak ke engkau tu, yang orang lelaki cerai tu bukan. Dia talak, T-A-L-A-Q, macam itulah. Ya. Darah talak. Senang cakap, darah itu darah istiadah. Maka kalau wanita yang nak bersalin, ya, terutama dia dah buka jalan, dah 2 cm tepi dia lambatlah lama. Darah keluar kan, ada orang kan buka 2 cm nak nunggu buka sampai 4, 5, 6 tu ambil masa 1 hari kadang. Ya. Jadi kalau wanita yang keluar darah masa itu, maka itu adalah darah talak, darah permulaan nak bersalin. Maka itu dipanggil istiadah. Jadi wajib mandi, tak wajib mandi. Dia kena solat dengan cuci. Dan cara orang dari muhadas. Maka saya dah ajar itu hari kan, macam mana cara-cara orang dari muhadas berwuduk. Maka dia kena berwuduk dengan cara orang dari muhadas. Ya. Dia tak gugur kewajipan solatnya kerana darah yang keluar itu bukan haid tapi istiadah. Maka dia masih wajib solat. Itu yang kena faham. Ustazah boleh tanya ke? Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah saya ni, saya takut Ustazah pening. Tak dengar. Puas sikit yang. Okey, pasalnya saya mengandung, daripada saya mula mengandung sampai saya bersalin, berdarah. Keluar darah ya? 9 bulan tu berdarah. Macam mana darah dia tu? Darah dia bukan macam darah period. Darah dia macam colour merah, cecair, dia tak hitam. Merah. Tak apa. Tak, itu ada haid, ada yang macam tu. Nak tanya, dia ada tak pernah ambil rekod tak berapa jam? Ada tak lebih 24 jam? Lebih Ustazah sebab dia 9 bulan tu berdarah aja. Oh, jenis leaking .
Kalau ikut doktor, dia kata placenta previa, maknanya macam puri tu di bahagian bawah. Ya, Jadi ya. darah tu keluar je. Macam kita punya peranakan tu tak kuat lah. Kena ambil injection, minggu sekali cocok, macam tu. Ini yang Hmm. wanita yang bersalin, dia kena tengok pertama, kata Imam Syafi'i, dia anggap sebagai haid jika dia ada ciri-ciri haid. Ciri-ciri haid apa yang keluar semula jadi tanpa penyakit. Kan? Pertama dah saya ngajar dalam pengenalan kan. Kalau yang bertanya ni dari awal lah ikut saya. Jadi ciri-ciri haid yang pertama dia keluar tidak normal tanpa ada satu-satu penyakit pertama. Yang kedua mesti 24 jam dan yang ketiga mesti kurang 360 jam. Jadi kalau hajah kata plasanta hajah kat bawah dan sepanjang 99 bulan ya itu bukan haid, itu penyakit. Boleh. So kita tak payah ganti puasa ke apa tu, tak payah ganti. Tak. Oh, tak payah. Maknanya puasa, kalau hajah puasa masa tu, masa darah ada keluar-keluar tu, hajah rasa ini bukan haid, hajah puasa Semayang macam biasa. Dia diterima. Sebab doktor pun cakap bukan haid, dia kata darah macam tu lah, placenta previa. Tahu. Maknanya itu penyakit. Dia panggil darah penyakit. Maka itu kena dikira tidak gugur kewajipan solat dan puasa. Maka kita kena puasa. Cuma hajah dimasukkan orang dalam kategori daimul hadas. Maka berwuduk cara orang daimul hadas. Jadi itu ada kewajipannya. Lepas masuk dulu waktu baru ambil wuduk, baru cuci. Masuk aja waktu cuci kena sumbat je. Kena faras tu kena sumbat. Supaya lepas tu dah kena sumbat, kita pakai kotek, kita pakai seluar, baru kita solat. Macam tu. Jadi setiap satu hari 5 kali solat, 5 kali kena tukar pembalut. 5 kali. Jadi kalau kat situ masa tu hajah tak faham tentang daimul hadas, hajah ambil semayang macam biasa tu, kalau naik ke hukum tak sah, kena ganti balik jah. Ganti solat. Ganti solat 9 bulan tu jah. Kalau hajah masa tu berwuduk, wuduk biasa. Bukan cara daimul hadas. Itu hari ada tak ikut awal? Ikut awal tak? Dengan yang saya dah terangkan cara orang daimul hadas. Dah kan? Ikut ayah. Alhamdulillah. Kalau hajah ikut, saya nak bagi tahu kat sini, kalau masa itu hajah tahu, hajah bukan haid, hajah solat. Kan? Itu betul lah tu, itu dah betul. Tetapi solat hajah, cara hajah solat tidak ikut macam orang daimul hadas. Maka tak sah. Tak sah yang masa kita ambil wudu tu kan. Dia kena sumbat. Jadi sekarang kalau hajah tak ikut cara orang daimul hadas, dia kena masuk waktu dulu, lepas tu cuci sumbat. Sumbat je, kena pakai kotek, lepas tu baru ambil wudu dan terus solat. Jadi kalau hajah dah tahu, hajah dah ikut saya dari mula, saya dah terangkan macam mana ambil wudu orang yang daimul hadas. Kalau hajah tak perlu cakap lah dekat dalam ni hajah ambil ke tidak. Itu biarlah jadi rahsia. Jadi cuma saya nak bagi tahu, kalau masa itu hajah belum tahu, jahil lagi tentang ambil wudu orang daimul hadas, maka semua solat hajah selama 9 bulan itu tidak sah. Pasal apa tidak sah? Pasal hajah dikira wudunya tidak sah. Jadi apa yang perlu hajah buat sekarang, hajah kena qadha 9 bulan hajah mengandung itu. Jadi hajah ingatlah hajah mula mengandung bila, tarikh apa kata orang itu, tarikh katakan baru pertama ke bulan pertama, katakan belum jadi, belum kena bleeding, maka tak perlu hajah ingat bulan ke berapa yang ada kena bleeding, katakan bulan kedua baru kena, maka hajah gantilah 8 bulan. 8 bulan lebih ke hajah ganti mulai sekarang. Tapi wajib cepat habis tak Ustazah? Tak.
Cuma Hajah dengar sini, kena taubat, ya, minta ampun dengan Allah. Jangan cakap Hajah tak salah. Hajah tetap salah. Salah Hajah, Hajah jahil. Maka Hajah tak belajar. Sekarang baru Hajah belajar kan. Jadi ya Allah, taubat. Ya Allah, aku mohon ampun, aku dah solat dalam keadaan aku tak berwudu. Maka solat aku sebenarnya dosa. Jadi aku minta maaf ya Allah, aku minta maaf di atas kejahilan aku. Sekarang aku taubat dan aku dah belajar, aku dah tahu. Maka ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Engkau terimalah taubat aku. Pertama Hajah kena buat solat taubat malam ni ke, tak kisah. Selepas tu Hajah mulalah ganti seberapa kuat. Ya, catatlah seberapa kuat. Kalau katakan Hajah kuat, ya, kita tengok keadaan. Hajah kuat katakan qadaan buat 2. Contoh solat Isyak ataupun mula subuh. Solat subuh, lepas tu Hajah kata 2 rakaat subuh mampu buat 2 kali. Maka 1 kali qada, 1 kali adaan, 2 kali qadaan. Kena catat. Kena catat, ya. Jadi kalau tak InsyaAllah saya buat insyaAllah. Ataupun macam ni, ada orang kan dia mampu buat, dia kata senang nak kira, dia buat semua satu. 1 qadaan, 1 adaan. 1 qadaan, 1 adaan. Jadi dia kata okey, maghrib 1 tu kan. Jadi makan 9 bulan aja baru habis. Itu. Ya. InsyaAllah. Ikut orang, ikut Hajah. Kalau Hajah kata malam aku mampu qiyamulai, lepas tu aku mampu sekalarung 5 buat. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Maka buat. Catat je. Jadi semula dulu Hajah kira ikut hari. Katakan 1 bulan tu kan ada berapa yang 30 hari kan. Jadi Hajah kali dengan katakan 8 bulan lah. Saya ambil contoh 8 bulan lah. Takkan baru dah kena. Bakal contoh. Jadi 3 kali 8, 24. 240 hari. Macam tu. Jadi nanti kalau Hajah ambil 1 hari, tak kisahlah. 1 hari tu sama ada direct. Katakan kalau Hajah tak kerja daripada lepas subuh tu boleh. Orang tanya saya, lepas subuh kan waktu haram solat. Saya nak qada, boleh? Boleh? Qada ini anytime, orang putih kata. Dia tak ada waktu haram. Qada. Yang waktu haram itu solat sunat. Jadi boleh. Katakan saya sementara nunggu nak masuk isyraq kan, duha saya ganti straight 5 kali. 1 hari. Boleh? Yang mulai kata malam saya mampu nak buat straight 5 fardu solat. Boleh dah 2 hari macam tu. Ya. Jadi itu Hajah kena rekod. Sampai habislah, kalau kata tadi 240 hari sampai habis ya. Sebab kat sini Hajah punya salah, Hajah solat tak tanpa wuduk. Okey ya yang Faham. Faham ya? Terima kasih. 3 orang anak tu lah. 3 orang anak macam tu. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Buat dulu satu-satu je. Buat dulu. Allah Ta'ala bagikan redha je lah. Yalah, itu kita anggap itu sebenarnya kifarah kita. Kerana kita lambat belajar. Sedangkan dia fardu ain ini patut kita belajar sebelum balik kan. Tapi walau bagaimanapun macam saya kata, tidak ada terlambat selagi nyawa kita tak sampai halkum. Maka taubat kita insya-Allah Allah terima. Jadi alhamdulillah Allah gerakkan hati Hajah untuk mengikuti kelas fiqh darah, maka Hajah dah tahu. Maka 3 kali macam tu, 3 kalilah Hajah kena qada, ya. 9 bulan kali 3. Kalilah 3. Lepas tu buat catatan ya, buat catatan, kena catat je. Jangan lupa. Jangan tak catat nanti dia lupa. Ambil buku, hutang saya 3 bulan kali 3. 9 bulan kali 3. Berapa ratus hari. Jadi kita katakan Hajah dah habis 1 hari. 1 hari tahu. Maknanya Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. 1 hari. Hajah tulis 1 hari. Lepas tu nanti 2 hari. Jangan Hajah ambil subuh aja tahu. Zuhur aja nanti masalah. Ambil macam itu kalau banyak, ambil 1 hari, 1 hari. Faham ya? 1 hari tu maknanya 5 solat. Setiap waktu lah. Setiap waktu tu Hajah qada. 1 kali apa? 1 kali fardu, 1 kali qada. 1 kali adaan,
tunai 1 kali qada. Kalau mampu, ada orang dia mampu, dia buat 1 kali adaan, 2 kali qada. Itu terpulang. Tapi ada catatan, insya-Allah. Ya. InsyaAllah. Okay. Terima kasih Ustazah. Sama. Ya, jadi alhamdulillah waktu kita pun dah 10 suku. Saya berhentikan sampai kepada hukum yang kelima, iaitu darah yang dilihat oleh wanita hamil. Ya, kita berhenti sampai kat situ. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini yang ke-6, suci yang berselang dengan darah. Ya. Jadi sebelum saya tutup, saya bukalah 1-2 soalan. Ini tadi dah 1 soalan kan? 1-2 lagi soalan sebelum Assalamualaikum. Ya, Ustazah. Ya, saya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, boleh saya bertanya? Silakan. Saya ada mendengar sebaiknya seabdalnya kalau sebelum kita bertaubat ini ya, sebaiknya kita mandi sunat ya taubat. Betulkah begitu Ustazah? Ini ada ya mengikut kepada hadis, dia ada hadis dia. Sebab sekarang ni banyak golongan Wahabi kata bid'ah ya. Jadi saya nak menerangkan, ada satu orang ya, dia nak masuk Islam, dia jumpa Rasulullah ya, orang Badui, dia kata ya Rasulullah, aku nak masuk Islam. Jadi Rasulullah arahkan dia mandi. Mandi, lepas tu Rasulullah dah suruh dia mandi, lepas itu Rasulullah ya baru pandu dia kepada apa ni yang syahadah. Selepas itu Rasulullah suruh dia solat sunat 2 rakaat. Ya, jadi berpandukan pada itulah maka ya para ulama mengatakan sesiapa itu dia kafir, ya dia dapat hidayah, dia tobatlah, dia masuk Islam. Jadi berpandukan kepada itu, ya ulama mengatakan kalau orang itu Islam bukan kafir. Dia Islam tapi dia banyak buat salah, silap ya. Dia mandi. Dia mandi itu mensucikan diri dia daripada hati dan perbuatan dia yang kotor. Contoh, dia dulu tak pakai tudung, tak tutup aurat, sembahyangnya pun ada lompang-lompang. Maka selepas dia mendapat hidayah, ya, maka dia istiqamah ya, walaupun orang Islam dia kena dapat hidayah juga lagi berterusan. Maka dia pun insaf, dah belajar-belajar ke Allah dah bagi dia hidayah lagi, maka dia kata mulai hari ni aku nak tutup aurat, aku nak solat penuh, aku nak ganti solat. Maka itu boleh mandi, bukan wajib yang sunat. Maka kita mandi, dalam mandi itu kita niat aku mandi taubat, dipanggil mandi sunat taubat. Ya, itu sama tadi berpandukan pada Rasulullah lah tadi, orang kafir nak masuk Islam dia suruh mandi. Jadi mandi sunat taubat nama dia. Wajib ke sunat? Sunat, bukan wajib. Nak mandi boleh, tak nak tak apa. Macam tu je yang. Tapi kalau mandi jangan pula kata bid'ah, sebab memang ada hadisnya. Jadi lepas tu dah mandi, ya Allah, kita mandi satu badan lah, macam kita mandi sunat air raya, sama je. Kita pun niat, ya Allah aku mandi sunat taubat. Lepas tu kita gosok diri kita tu, kita gosok lah. Ya Allah bersihkanlah anggota aku ni daripada dosa. Kita minta, doa tu tak salah, minta. Allah yang punya hak nak ampun ke tidak. Lepas itu dah siap kita mandi sunat taubat, kita solat sunat taubat. Namanya pesunat. Lepas tu kita solat sunat taubat lah di luar daripada waktu haram. Kalau kita mandi lepas solat subuh tu nanti kena tunggulah sampai waktu duha. Jadi kita pun solat 2 rakaat. Kita solat itu niatnya solat sunat taubat. Lepas tu kita doa lah semua, mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita. Dalam yang perkara kita buat salah tadi, contoh buka aurat, contoh sembahyang kita tak full 5, mungkin 2, mungkin 3. Ya, macam tu. Tapi perbuatan itu adakah dituntut? Hukumnya sunat. Apa maksud sunat? Boleh buat, boleh tak buat. Kata orang putih, is up to you. Boleh ya yang bertanya? Faham ya yang?
Ya, nak sambung sedikit Ya. tentang kekerapan tu, seberapa setiap kita mandi Tak payah dinasihati yang. supaya tak. Dia Tidak. bukan setiap hari yang. Mandi tu sekali je. Masa awak dah tobat, masa tu je mandi. Lepas tu dah tak ada lagi yang. Bukan setiap hari awak mandi sunat tobat tu. Tak. Only one. Boleh? Ya, terima kasih banyak ya. Sebab Sama. ada konflik di situ. Saya ada mendengar dan saya tak dapat nak bertanya. Kali ini Alhamdulillah saya dapat masuk kelas ini. Semoga Allah merahmati kita. Amin. Kita semua. Saya syukurlah. Amin. Semua ketentuan Allah. Alhamdulillah. Ya. Jadi admin yang menganjurkan tu pun dapat pahala. Semua sama. Ya. Jadi kat sini bukan setiap kali yang permulaan. Ya. Selepas tu dah tak ada lah. Okey. Ustazah, Jadi, ya sayang. Ustazah, Ya. kalau kita ni kan selalu buat silap. Kita nak buat silap, kita taubat. Bersiap taubat. Tapi kalau kita rajin selalu mandi sunat taubat, boleh ke Ustazah? Tak, sebenarnya tak lah, tak digalakkan. Macam guru saya katakan, macam solat sunat taubat pun kata guru saya, tidak digalakkan selalu, tak ada. Sebab kata guru saya, mandi sunat taubat dan juga solat sunat taubat tu, kalau kita katakan melakukan satu kesalahan sekali cukup. Selepas itu, yang lainnya itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ya, sebab itu dalam kes yang cerita orang tadi masuk Islam tadi tu, dia sekali je mandi, lepas tu tobat, dah. Yang selainnya, selepas itu Rasulullah suruh membaca istighfar. Istighfar itu pun tobat. Maka istighfar. Jadi sebab itu Rasulullah kata apa? Ini semua saya jawab berdasarkan pada hadis ya. Maka Rasulullah kata, aku setiap hari beristighfar, memohon ampun kepada Allah, paling sikit 75. Sehingga 100. Kebiasaannya kata Rasulullah aku buat 100. Nampak yang. Jadi yang ditekankan yang ditekankan bukan mandi sunat, bukan solat sunat tobat, bukan mandi sunat tobat, tetapi yang ditekankan bertobat dengan membaca istighfar. Faham ya? Jadi dalam istighfar tu kita kata astaghfirullahalazim. Kita bayangkan ya Allah, aku mohon ampun dosa aku dulu buka aurat, contoh. Astaghfirullahalazim. Aku dulu banyak dosa ya Allah. Sembahyang celap-celup. Astaghfirullahalazim. Aku sembahyang tak usyuk, macam tu. Tapi kalau yang melibatkan manusia, astaghfirullahalazim, ya Allah, aku dulu mengumpat, sekarang aku tak umpat lagi. Itu boleh. Tetapi yang umpat dengan orang tu kena minta halal. Kalau yang umum, ya Allah, aku dulu mengumpat, aku bertobat, sekarang aku tak nak mengumpat. Itu kira umum. Tetapi yang khusus, yang kita dah buat, nyebut orang sana, nyebut orang sini, itu tak boleh dengan kita mandi taubat, tak boleh dengan kita solat sunat taubat, tak boleh dengan kita istighfar, tak boleh. Sebab syarat taubat itu ada tambahan dia. Allah kata pergi minta halal dengan orang yang awak telah jatuhkan maruah dia. Mengumpat ni maruah orang tau. Maruah orang awak jatuhkan. Maka mohon halal. Selagi orang itu tidak halal, Allah tidak maafkan. Nampak? Jadi kalau dah tapi yang umum, ya Allah mulai hari ini ya Allah aku berazam, aku bertobat, aku tak nak ngumpat lagi. Itu Allah terima. Tetapi faham tak? Khusus dan umum. Yang umum Allah terima. Yang khusus kita dah ngumpat orang kena minta halal. Ya? Sebab itu Allah kata. Okay, boleh. Maaf Ustazah, ada lagi satu nak tanya. Adalah saya dengar jugalah kan daripada Ustazah jugalah dia kata kalau hari-hari kita mandi tu kita niat je saja kau mandi sunat hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, ikut harian. Satu. Kedua, sebelum kita tidur malam kita semayang sunat taubat 2 rakaat, kita semayang witir 1 rakaat. Betul ke Ustazah? Tak betul.
Ya, semayang mandi sunat hanya hari Jumaat. Ya. Hari-hari lain tak ada mandi sunat. Ya, yang hari lain itu mandi harus. Hukumnya. Harus kita mandi. Kan? Kita nak mandi 1 hari 2 kali apa. Tetapi bila hari Jumaat memang ada hadisnya. Nabi kata hak manusia itu sekurang-kurangnya mandi 7 hari sekali, seminggu sekali. Sebab dekat Arab sana kan airnya kurang ke apa kalau musim sejuk ke apa. Jadi mereka memang tak macam kita mandi hari-hari. Jadi sekurang-kurangnya kata Rasulullah hak badan itu mandi seminggu sekali. Maka itu sebab itu disunatkan mandi hari Jumaat. Itu ada. Ya. Jadi mandi sunat lagi hari raya. Sebelum solat raya. Sebelum solat raya sunat mandi hari raya. Kalau dah solat, dah tak ada sunat mandi. Dan sunat raya itu 2, iaitu apa tu Aidil Fitri, Aidil Adha. Maka kalau kata tiap-tiap hari kita mandi sunat, tak ada. Itu ya hukum yang mengatakan dari segi akal nafsu, bukan daripada segi hukum. Maka Sayyidina Ali mengatakan ya jika ya agama Islam ini ya berdasarkan kepada akal kita, maka binasalah agama itu. Itu Sayyidina Ali kata. Maka hukum Islam ini berpandukan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan kepada logik akal fikiran kita. Maka jangan kata kita mandi sunat tak ada, harus. Ya. Yang kedua, itu yang guru saya cakap. Guru saya belajar dari guru saya, dia kata bukan setiap malam kita solat sunat taubat, tak ada kata dia. Ya, solat sunat taubat ini dia kata bila kita melakukan satu dosa, ya contoh macam tadilah, kita menedah aurat, lepas tu kita pun dah berniat nak pakai tudung kata. Jadi itu dosa kan? Maka kita sekali je buat. Sekali. Sebab lepas tu dah tak lagi. Macam tu. Jadi yang setiap hari bukan solat sunat, bukan mandi, bukan solat, tetapi yang setiap hari itu istighfar. Sebab tu ada kadang dia panggil apa? Penghulu istighfar. Ataupun paling kurang, paling minimum baca astaghfirullah 100 kali. Nak panjang sikit, astaghfirullahalazim. Macam tu. Ada lagi panjang, penghulu istighfar. Macam tu. Ya yang jadi banyakkan membaca istighfar dengan hati yang dikafsatkan. Maka bukan di mulut, bawa ke hati. Sebab tu kalau saya lah, saya suka macam malam-malam ke tak ada orang tu saya kejam mata lah, konon nak masukkan dalam hati. Astaghfirullahalazim. Jadi mulut cakap, dalam hati kata ya Allah, aku mohon ampun ni, dulu aku dosa macam ni. Kita setiap istighfar tu kita tasdikkan dalam hati. Jadi kalau yang macam public pagi bawa kereta apa ke tu dengan orang, kita cuma baca istighfar tu secara lahiriah je lah, astagfirullah. Tapi bila dah kata orang berhalwat dengan Allah tu, kita fokus betul-betul. Jadi bukan pada solat ya, yang pada itu. Boleh? Witir ada lah Ustaz tak witir? Witir ada. Witir boleh buat sebelum tidur, selepas isyak ataupun malam. 1 kali je ya, witir ini hanya 1 kali. 1 malam 1 kali. Tak boleh nanti isyak buat, lepas tu bangun qiyamul-lail, lepas tahajud buat lagi, tak boleh. Witir 1 kali. Tadi macam Ustazah kata sunat apa tu Jumaat tu daripada subuh sebelum main subuh tu dah kira dah. Terima kasih Ustazah. Sama. Ya, jadi admin, waktu pun jam saya dah 10.30, kita tutup ya. Sebab yalah masing-masing kadang orang perempuan isteri orang ya, mak budak, mungkin ada urusan dengan anak, dengan suami ya.
Jadi kita Nak tanya satu soalan je boleh tak okey, Ustazah? silakan. Satu aja boleh. Silakan. Saya nak tanya berkenaan dengan mandi wiladah. Kalau sebelum ni saya tak mandi wiladah, kena kodok ke macam mana ke? Ini ya sebenarnya dah banyak kali juga saya cakap. Tak apa, saya cakap last. Wiladah ini wajib bagi orang yang melahirkan kerana Imam Syafi'i kata kanak-kanak yang keluar atau janin yang keluar itu mewakili mani beku. Walaupun begitu, ya mandi wiladah ini ada dua hukum. Hukum pertama, wajib mandi. Hukum kedua, haram mandi. Wajib macam mana? Apabila kita melahirkan, tidak diikuti dengan darah nifas sampai masuk waktu. Contoh kita bersalin pukul 9 pagi. Sampai pukul 2 petang tak ada darah keluar. Tak ada. Clean. Maka masa itu wajib mandi wiladah kerana nak solat zuhur. Maka menjadi wajib mandi wiladah apabila melangkau kefarduan solat. Tetapi kalau dia beranak pukul 9, ya, siap aja pergi dekat tempat kadang-kadang misi tengah jahit. Kalau dia ada koyak tengah jahit pun darah nifas dah keluar, maka mandi wiladah haram masa itu. Jadi wajib tak mandi wiladah? Tetap wajib. Apabila telah kering nifas. Maka masa mandinya 2 dalam 1. Apa 2 dalam 1? Dengar baik-baik. Mandi ini boleh niatkan lamsam, maka terangkat wiladah dan nifas itu sekali. Kita habis nifas, kita niat aku mandi wajib yang difardukan ke atas diriku kerana Allah Ta'ala, automatically wiladah terangkat, nifas terangkat. Pasal nifas itu wajib dan wiladah itu wajib. Maka 1 kali mandi, 2 masuk. Jadi 2 in 1. Jelas ya? Jangan ada setengah ya. Bukan saya nak kata saya pandai, tidak. Tapi macam mana yang saya belajar dan banyak pada pertanyaan yang ditanya mungkin pada orang yang kurang arif tapi dia kata ustazah. Maka dia kata wajib mandi dan dia balik dalam keadaan dia nifas keluar, dia mandi wiladah. Jadi saya nak tanya, mandi wiladah untuk apa? Sedangkan syarat mandi wiladah itu untuk solat kan? Jadi kalau dah keluar nifas, adakah wajib lagi kita solat? Kita mandi wiladah pun nifas keluar, tak terangkat. Tak terangkat badan kita itu bebas dari hadas besar. Kerana kita ada hadas besar yang kedua iaitu nifas. Jadi kenapa kita nak mandi wiladah? Pasal kita mandi wiladah kena ingat ya, nak membebaskan diri kita dari hadas besar untuk solat. Sebab itu bila beranak, kata tadi macam saya kata contoh pukul 9 sampai pukul 1.30 atau pukul 2 petang masih tak keluar darah nifas, maka masa itu wajib mandi wiladah kerana nak solat waktu zuhur. Tetapi kalau sebelum waktu zuhur kita bersalin pukul 9:30 dah keluar nifas, maka wiladahnya bukan tak wajib tapi tertangguh sehingga nifas kering. Apabila nifas kering, kita mandi 2 in 1 dengan syarat niatnya lamsam. Jangan kita niat aku mandi wajib nifas kerana Allah Ta'ala, tak terangkat. Ataupun aku mandi wajib wiladah kerana Allah Ta'ala, tak terangkat nanti nifas. Maka kita niatnya dengan satu niat khusus, umum, iaitu aku mandi wajib yang difardukan ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Maka apa mandi wajib yang difardukan ke atas diri kita masa itu? 2, wiladah dan nifas. Maka dua-dua terangkat. Maka dalam jawapan ini, ya tak perlu ada qada. Nak qada apa? Contoh awak datang haid, awak dah mandi. Saja aku mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala, dah terangkat dah. Nak qada apa? Tak ada qada. Jelas ya yang? Jadi kalau sesiapa yang ada nifas, mandi wiladah haram hukumnya. Kerana itu syariat yang mengatakan
ya seolah-olah dia kata kenapa haram mempermain-mainkan agama Islam. Awak sekarang tengah nifas, tengah hadas besar. Apa pasal pula awak mandi hadas besar? Maka sesiapa yang dalam keadaan haid atau nifas, sebab tu orang yang haid berwudu. Ada orang tanya saya, Ustazah saya dah amalkan wudu. Setiap nak tidur saya wudu walaupun datang haid. Haram. Kita berwudu nak membebaskan diri kita dari hadas kecil. Sedangkan kita sedang haid, maka diri kita hadas besar yang kita wudu. Haram kerana mempermainkan hukum Allah. Ya. Jadi haram bagi orang yang berhadas besar melakukan ibadah mandi hadas besar ataupun berwudu. Okey ya, jelas ya. Jadi kita kalau dia Ustazah dia tak sebut yang saja aku mengangkat hadas besar yang dipadukan pada ku tu, dia sebut saja aku mengangkat hadas besar aje, dia kena kantau ke sekarang? Kalau dia boleh. tak buat tu. Tak apa. Saja aku mengangkat hadas besar, boleh? Tak ada hal. Saja aku mengangkat hadas besar tak bukan tadi kau Ustazah sebut saja aku mengangkat hadas besar yang betul, itu yang satu. komplit. Itu yang komplit. Kalau kita kata saja aku angkat hadas besar kerana Allah Ta'ala, boleh juga. Okey. Alhamdulillah. Ya. Sebab tu kalau nak mandi jangan sebut haid, jangan sebut nifas, jangan sebut junub, jangan sebut wiladah. Kita gunakan niat umum. Saja aku mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala. Boleh? Macam tu. Atau kalau nak komplit lagi, saja aku mandi hadas besar yang difardukan ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Okay. Ya, jadi saya tutup dululah yang pasal dah lebih sangat. Sebab apa? Masa macam ni pun suami saya pun balik. Nanti mungkin saya nak layan dia minum-minum sikit ya. Jadi kita berhentikan dulu, kita tangguhkan dulu. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan, kita sambung untuk minggu depan. InsyaAllah. Doakan saya sihat yang. Doakan saya sihat. InsyaAllah. Amin. Kalau saya sihat tu ya, saya ni ada asma sikit. Jadi doakan saya sihat. Jadi mudahlah saya nak menunaikan hajat-hajat siapa-siapa yang berhajat. Ya, kita tutup ya yang. Jadi kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah wal subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikan perjumpaan kami pada malam ini ya Allah perjumpaan yang kau barakati. Jadikan juga segala ilmu yang kami perolehi pada malam ini ya Allah ilmu yang barakah dan ilmu yang bermanfaat. Dan ya Allah kau jadikanlah juga ya Allah perpisahan antara kami pada malam ini ya Allah perpisahan yang kau redai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Innahu minkum